Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar penonton pada hari ini? Bersama kami pada hari ini di rancangan talk show ikon KBT ataupun ikon kawasan berisiko tinggi bagi negeri Sabah. Dan seperti biasa saya suka mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan yang sedang menonton pada hari ini, macam biasa kita amalkan kawalan kendiri dan juga SOP yang ada. Jadi agar apa yang kita lakukan pada hari ini kita dapat sama-sama mengelak daripada ataupun memutuskan rangkaian pandemik yang sedang berlaku pada masa hari ini. Dan seperti biasa pada hari ini saya tidak berkeseorangan, saya ditemani oleh seorang tetamu yang sangat istimewa, iaitu Profesor Madya Dr. Nazri Daud, iaitu selaku ikon KBT ataupun ikon kawasan berisiko tinggi bagi kawasan Likas. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Profesor? Alhamdulillah. Ya, mungkin di penonton sini mungkin ramai yang mengenali Profesor sebab bagi saya tidak asing lagi. Jadi mungkin Profesor boleh menerangkan serba sedikit berkenaan latar belakang Profesor terlebih dahulu berkenaan akademik ataupun juga penglibatan Profesor dalam aktiviti program-program kemasyarakatan pada masa kini ni, Profesor. Ya. Pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada EDK Negeri Sabah kerana mengizinkan saya dan melibatkan saya dalam program talk show pada hari ini. Saya adalah doktor perubatan. Saya mendapat ijazah pertama doktor perubatan dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 1998. Dan saya juga mendapat sarjana kepakaran perubatan keluarga pada tahun 2007. Saya adalah doktor perubatan dan saya juga adalah pakar perunding perubatan keluarga. Dan bidang tugas saya adalah melihat dan merawat pesakit di Jabatan Pesakit Luar. Jadi dengan kata lain, saya melihat merawat pesakit secara general, secara am, yang berada di Jabatan Pesakit Luar. Dan saya dapati di kalangan mereka yang datang pada doktor di pesakit luar, bukan hanya sekadar mendapat rawatan seperti demam, sesama, sakit tekak, sakit perut sebagainya. Saya dapati permasalahan dadah juga ramai di kalangan mereka, ya. Dan oleh kerana kesibukan pesakit yang datang kepada kami di pesakit luar, ya, dan kita maklum semua itu, ya, itu menyebabkan doktor, ya, ataupun mungkin doktor pakar, ya, yang melihat pesakit itu mungkin tidak dapat menumpukan isu permasalahan dadah itu, ya. Juga mungkin disebabkan tidak ramai juga mereka yang dilatih dalam bidang itu, ya, dan bidang permasalahan dadah, ya. Jadi di sana timbul kesedaran saya di sana untuk melihat dan merawat mereka ini, ya, kerana mereka datang pada kami bukan hanya sekadar mendapat perawatan sakit biasa, ya. Ada di kalangan mereka mendapat rawatan darah tinggi, kencing manis sebagainya, ya. Dan pada masa yang sama mereka ada isu permasalahan dalam sudut alkohol, ya, merokok, ya, dan juga keterlibatan dengan dadah. Jadi timbul, seperti saya katakan tadi, timbul kesedaran itu, jadi saya bertekad untuk memfokuskan diri saya, bukan sekadar hanya melihat sakit biasa yang dialami, ya, oleh masyarakat, tetapi juga merawat dengan secara holistik, ya, kepada mereka yang punya masalah keterlibatan dadah tersebut, ya. Dan pada tahun 2011 atas timbul kesedaran itu, saya telah memohon daripada Universiti Malaya pada waktu itu untuk melanjutkan dalam bidang yang dipanggil fellowship addition medicine, ya, sijil kepakaran permasalahan dadah di Universiti Malaya, ya. Dan daripada sana memberi saya lebih keyakinan, ya, untuk merawat mereka yang punya masalah dadah ini, di samping dengan pencegahan masalah dadah ini. Oh ya, baiklah, nampaknya sangat
orang cakap orang lama sudah lama bergiat aktif, bukan sahaja dengan pesakit-pesakit masyarakat yang pesakit yang biasa yang kita dengar, tapi ini terutamanya dada. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton pada hari ini juga, Profesor Madya ini merupakan ikon yang dipilih ya oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sabah, iaitu satunya ikon ataupun orang cakap seperti artis ataupun role model kepada masyarakat di negeri Sabah, khususnya di kawasan KBT Likas ya. Dan profesor ini telah dilantik oleh ADK Negeri Sabah yang untuk membantu bersama-sama dengan ADK. Dan mungkin profesor boleh terangkan perasaan profesor dilantik sebagai salah seorang ikon kepada ADK Negeri Sabah. Saya sebenarnya terkejut apabila apabila salah seorang pada waktu itu ya, tak silap saya pada tahun 2015 saya tak ingat ya, staf kaki tangan ADK menelefon pada saya mengatakan doktor dipilih. Saya kata saya terkejut. Saya kata ikon ataupun duta adalah satu perkataan yang glamour ya. Kata kenapa saya ya, sedangkan beratus atau ramai lagi luar sana yang lagi power pada saya ya. Saya kata kenapa ya. Dan dia kata kerana sebab-sebab tertentu. Saya kata pada waktu itu saya rasa sangat gembira kerana dalam hati saya ada pengiktirafan di sana. Jadi pengiktirafan itu ada kalanya penting untuk motivate kita bergerak dengan lebih ke depan ya. Maksudnya satu semangat untuk supaya kita move on ya. Sebelum ini mungkin kita melakukan kerja kita macam biasa ya. Apabila tiba-tiba ada satu pihak yang mengiktiraf, okay, what you are doing is actually good ya, dan itu memotivasikan. Jadi saya rasa sangat-sangat gembira ya. Cuma persoalan saya adalah kenapa saya bukan artis ya, bukan mereka yang dalam sukan dan sebagainya ya. Dan juga timbul perasaan resah ya, kerana ikon ya ataupun duta atau setaraf dengan artis sebagainya ya untuk ADK ini adalah satu tanggungjawab yang sangat berat ya. Kerana saya pada waktu itu apa yang saya fikirkan adalah bagaimana ikon ini, tanggungjawab ini diberikan kepada saya untuk saya dapat menterjemahkan dalam keputusan yang betul kepada ADK. Maksudnya rekod, adakah saya mampu untuk menggalas ya. Jadi saya ada perasaan sedikit resah di situ. Jadi saya tetapi bercampur ya, gembira dan resah. Tapi kesimpulannya perasaan itu sebenarnya lebih memberi motivasi kepada saya untuk bekerja lebih keras ya. Ya, dan saya juga sedikit tambahan, saya ada juga sedikit maklumat ataupun tahu doktor ni ataupun profesor doktor ni merupakan bukan sahaja doktor di klinik ataupun mana-mana hospital, tapi beliau juga merupakan pensyarah di UMS dan difahamkan beliau juga ramai peminat. Jadi bila ramai peminat ni, ramai yang orang peminat bukan seperti artis, tapi beliau mempunyai pendekatan yang orang cakap sejahtera kepada komuniti setempat ya. Jadi bagi pandangan profesor sendiri, sejauh manakah ikon ini dalam menjayakan aktiviti-aktiviti dari segi kegiatan lebih kepada mendekatkan dengan masyarakat dari segi rawatan, penguatkuasaan, pencegahan. Mungkin doktor sebelum ni ataupun profesor sebelum ni sudah bergiat di mana-mana aktiviti sebelum pandemik berlaku ni. Jadi pandangan serba sedikit doktor ataupun profesor berkenaan program yang dijalankan di dalam rawatan, pencegahan dan juga penguatkuasaan di dalam ADK dengan rakyat ni. Ya, baik. Sebenarnya dalam permasalahan penyalahgunaan dada dan penagihan dada secara amnya ya, sebenarnya kita sudah pun ada program yang sudah cantik ya, yang sudah in place, yang dibuat oleh agensi ADK ya, kerajaan sebagainya ya. Program itu sudah ada ya. Cuma kita memerlukan keterlibatan lebih daripada masyarakat ya. Jadi di sana saya melihat peranan ikon ya, ataupun duta yang dipilih, bagaimana untuk kita kita gerakkan masyarakat. Sebab program sudah in place, sudah cantik yang dibuat oleh ADK. ADK saya percaya program itu dilaksanakan di negara-negara lain ya, dan kita diiktiraf ya, program kita diiktiraf di WHO ya, antara program yang memberi efektif kepada program permasalahan dan ketagihan dada ya. Itu sudah kita tahu ya. Cuma yang bagaimana kita nak keterlibatan masyarakat lebih. Jadi di sanalah saya berpendapat bahawa
role ataupun peranan ikon itu di sana, macam mana nak movekan ya. Mungkin masyarakat beranggapan bahawa permasalahan dadah ini kalau tidak terlibat kepada mereka, ya, mereka mengatakan kenapa perlu saya ambil peduli sedangkan tidak terlibat kepada saya dan saudara mara saya, dia terlibat pada orang lain. Di sana bagaimana kita nak memotivasikan atau nak gerakkan masyarakat mengatakan bahawa masalah ataupun isu penyalahgunaan dadah ini adalah bukan masalah individu. Okey, dia adalah masalah sejagat seantero masyarakat di Malaysia, spesifik di negeri Sabah. Jadi menyebabkan setiap individu adalah penting untuk ke depan bersama-sama dengan agensi dalam program yang sudah established, yang sudah cantik, ya. Dan ini akan memastikan aim ataupun target kita dapat mengatasi isu dan permasalahan dadah, ya. Jadi mungkin dengan memilih individu yang tertentu berdasarkan latar belakang, ya, sebagainya, itu akan menyebabkan masyarakat akan rasa pentingnya peranan mereka, ya, kerana ada individu yang cuba untuk membawa perkara ini pada masyarakat, ya. Seperti mana saya katakan tadi, ya, masyarakat berpendapat itu adalah tugas agensi, ya. Kami bayar cukai, ya, kepada kerajaan, ya. Kerajaan bayar gaji kepada agensi. Itu tugas agensi. Jadi agensi kena buat, ya. Mereka tidak nampak, ya, kepentingan di sana, ya. Jadi sebab itulah dengan adanya ikon, dengan duta, diharapkan mereka ini, ya, semua. Saya yakin ikon dan duta yang dipilih oleh EDK adalah mereka-mereka yang sangat hebat, ya, yang mampu menggerakkan masyarakat ini, dapat gerakkan masyarakat. Bagi saya pertama adalah memberi awareness ataupun reality pada masyarakat. Isu permasalahan dadah adalah isu individu, isu semua orang, okey. Untuk kita terlibat sama dalam program yang sudah cantik. Dan ini dapat memastikan semua isu-isu permasalahan dadah yang ada sekarang, ya. Mungkin ada mengatakan bahawa sangat tinggi dan sebagainya, sekurang-kurang dapat dikurangkan. Ya, dan kita memang harap agar isu ini dapat diselesaikan. Baiklah, dan mungkin disebabkan pada hari ini ataupun sejak dari tahun 2020 lagi, ya Profesor, kita terbatas dengan pandemik yang sedang berlaku sekarang ni, dan mungkin penonton ingin tahu ikon ataupun duta ADK bagi negeri Sabah khususnya ni, apa yang dilakukan oleh ikon. Mungkin Profesor boleh terangkan sedikit kepada penonton kita apa yang dilakukan ataupun apa yang dijalankan oleh duta ataupun sebagai seorang ikon kepada ADK negeri Sabah. Ya, pandemik COVID-19, ya, menghantui kita semua, dan kita ada batasan, limitasi tertentu, dan secara amnya kita tidak dapat membuat aktiviti yang melibatkan fizikal. So tidak ada aktiviti sebegitu, ya. Dan saya adalah seorang pensyarah di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah. Kami terlibat dengan program online, ya, kerana keterbatasan tersebut. Timbullah untuk saya, ya, saya rasa mungkin rakan-rakan seperjuangan saya mempunyai teknik-teknik tertentu, ya. Untuk saya pada waktu ini yang mampu saya lakukan untuk kepada masyarakat adalah yang sudah berlangsung sekarang adalah saya membuat webinar kepada mereka yang dipulihkan, ya. Yang kita kata OKP, ya. Di sana saya tidak mengatakan OKP, saya mengatakan klien, ya, dan bersama keluarga mereka secara bulanan. Minggu terakhir setiap bulan webinar mengenai isu-isu kesihatan, ya. Di mana isu kesihatan yang saya tunjuk ke setiap bulan adalah berkait rapat dengan masalah-masalah biasa yang dihadapi oleh individu yang terlibat dengan dadah dan bagaimana mengatasinya, ya. Termasuklah dengan saya membuat tawaran sekiranya ada di kalangan mereka yang memerlukan rujukan kepada hospital sebagainya, dan saya bersedia untuk memberi surat rujukan, ya. Itu adalah program yang saya buat secara bulanan, ya. Tetapi di sana itu mungkin orang berpendapat bahawa itu adalah program biasa ceramah kesihatan yang doktor bagi, ya. Doktor boleh bagi ceramah kesihatan pada sesiapa secara webinar secara online sekarang ini, ya. Tetapi dia bukan hanya sekadar ceramah kesihatan biasa, ya. Dia adalah satu package ceramah di mana saya akan menceritakan tentang masalah kesihatan. Kita akan buat besok, ya, untuk bulan Januari, iaitu topik dia berkait rapat dengan
vaksin COVID-19 dan apakah peranan kita, ya. Tetapi ya, itu adalah topik kesihatan. Topik kesihatan sebagai pemanis, ya, ataupun bahasa kasarnya umpan, ya, pemanis untuk saya mengetahui apakah isu yang dihadapi oleh klien. Kadang-kadang mereka hadapi masalah tertentu, mereka tidak dapat mengekspresikan, ya, kepada perawat, ya, kepada kaki tangan, ADK sebagainya, apatah lagi dengan keterbatasan COVID, ya. Staf tidak dapat berjumpa dengan mereka secara direct, secara fizikal, ya, secara online, ya. Keterbatasan ini, jadi bila kita buat program seperti itu, ada ruang untuk mereka tanya, ya, sebab dalam online mereka akan chat, okey, mungkin mereka malu bertanya, doktor saya ada soalan, ya, mereka akan chat. Dan yang paling yang tersentuh hati adalah mereka PM pada saya, doktor saya ada masalah ini, ya. Jadi itu yang saya katakan bahawa ceramah itu bukan sekadar ceramah biasa kesihatan, memang bidang doktor perubatan seperti saya, tetapi dia adalah pemanis ataupun umpan untuk dia mengekspresikan apa isu berkaitan dengan psiko dan sosial. Kadang-kadang mereka ada masalah seperti kemurungan, ada tak dapat tidur dan sebagainya. Jadi secara indirectnya, tidak langsungnya saya boleh bantu mereka, ya. Sama ada saya merawat mereka, sebab walaupun keterbatasan COVID, mereka masih boleh berjumpa dengan doktor, ataupun saya boleh men-channelkan mereka, ya, kepada saluran tertentu, ya, supaya mereka boleh dapat bantuan seperti itu. Jadi itu yang saya buat pada waktu ini, ya, kerana keterbatasan fizikal. Dan yang kedua, yang dalam proses yang dibuat, insya-Allah sama-sama kita doa untuk berjaya, adalah saya dalam bersama-sama dengan pelajar master saya dalam proses membina web ataupun blogspot untuk supaya mereka juga boleh salurkan masalah mereka di sana, di mana dalam blogspot itu seperti biasa kita ada info dan sebagainya, dan bahkan kita link dengan ADK pemadam sebagainya, ya. Cuma bila ada blogspot di sana dengan aktiviti yang sudah pun saya buat, mungkin mereka boleh pergi kepada blogspot ini, menceritakan masalah mereka, ya. Jadi dengan kata lain, kehadiran blogspot ini bukan sebagai persaingan, tidak, ya. Dia adalah mewarnakan, ya, mewarnakan perawatan sedia ada. Kita ada ADK, kita ada pemadam, semua sudah cantik, ya. Tetapi kalau kita ada tambahan lain, NGO dan sebagainya, jadi pada klien mereka ada pilihan. Mungkin ADK pun, why not saya pergi ke sini. Dan antara satu berkait rapat, kerana kita adalah satu untuk menyelesaikan isu permasalahan dadah. Jadi itu aktiviti yang saya buat kerana keterbatasan fizikal. Walaupun ada terbatas dengan fizikal profesor, tapi tidak menghalang untuk profesor untuk teruskan ataupun terus melaksanakan tanggungjawab untuk membantu mereka yang bermasalah dengan dadah, ya, profesor. Baiklah profesor, pada 19 hari bulan ini saya difahamkan di sini, ya, di mana 19 hari bulan Februari 2021 ADK ataupun Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia akan menyambut peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan, iaitu dipanggil sebagai HADAK, ya, profesor, yang mana iaitu pada tema tahun ini bertemakan lebih baik cegah. Jadi untuk maklumat profesor juga, tujuan peringatan HADAK ini adalah untuk memperbaharui azam dan mengingatkan seluruh rakyat Malaysia supaya merealisasikan matlamat terkawal, matlamat iaitu Dadah Terkawal 2025, insya-Allah. Dan sedikit seterusnya soalan untuk profesor. Sebagai ikon, ya, sebagai ikon ataupun duta kepada ADK Negeri Sabah, mungkin apa harapan profesor dan juga sedikit yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana, terutamanya dalam isu penagihan dadah ni, profesor. Ya, terima kasih pada soalan. Isu permasalahan dadah bagi saya adalah isu yang tidak selesai, tetapi boleh distabilkan, ya. Isu tidak selesai, ya, tetapi boleh diperbaikkan dan boleh berada pada tahap yang minimal. Cuma dia memerlukan satu azam dan tekad yang padu. Dan itulah yang kita cari daripada masyarakat. Dan saya yakin dan saya percaya kehadiran ikon, kehadiran squad-squad ADK sebelum ini, dan
mereka-mereka yang bersama-sama dengan EDK dan juga NGO yang lain yang terlibat dalam isu permasalahan dadah ini adalah bagaimana untuk menzahirkan tekad dan azam itu supaya sama-sama berganding bahu, berganding tangan dengan EDK untuk menangani masalah ini bersama, ya. Kita sudah maklum semua itu, ya. Saya tidak mengatakan, ya, bahawa masyarakat kita tidak memberi komitmen, tidak, ya. Masyarakat kita memberi komitmen. Itu berbanding dengan negara yang lain, masyarakat kita lebih terbuka, ya, berbanding dengan negara-negara seperti negara Eropah, ya. Contohnya negara di Eropah yang saya baca ada yang sangat tegas, ya. Mereka tidak mahu langsung terlibat, ya. Tetapi sebenarnya saya katakan tadi, kita memerlukan padu itu, ya. Word padu itu sangat ya, sangat berharga, ya, sangat penting. Padu itu supaya komitmen boleh diberi, ya, kepada boleh diberi supaya dia boleh bersama-sama dengan agensi dan juga kerajaan untuk menangani isu ini, ya. Jadi harapan saya sebenarnya adalah tugas yang saya galas yang diberikan, kehormatan ini diberikan pada saya dan rakan-rakan seperjuangan saya di seluruh Malaysia negeri Sabah ini adalah mampu dibuat dengan lebih baik dengan gandingan, dengan kepaduan daripada masyarakat. Jadi saya amat berharap supaya masyarakat ke depan untuk bersama-sama dengan individu, bukan saja ikon, ya, ataupun duta, ya, bersama dengan individu mereka yang volunteer, sukarela, sama-sama untuk, ya, balik-balik saya ulang, ya, bersama-sama dengan agensi untuk menangani isu ini. Itu harapan saya, ya. Dan apabila masyarakat bersama-sama dengan saya dan individu yang lain, ya, dan kita nampak isu permasalahan dadah dengan lebih realiti, ya. Kalaulah kita berada dalam rumah, kita tidak nampak masalah di dalam rumah, ya, sehingga kita keluar dari rumah kita tahu, ya. Dan mungkin saya rasa penonton ataupun pendengar di luar sana, ya, menerima satu cerita WhatsApp yang sangat bagus, ya, baru saya terima minggu lepas, ya. Dalam WhatsApp itu menceritakan suami isteri sedang bercerita seperti ini, ya, dan isteri mengatakan bahawa abang tengok di luar sana jiran kita sedang mengidai kain. Kainnya sangat kotor, ya. Mereka basuh tidak sempurna. Jadi isteri itu terus memberi komen yang negatif, ya, mengatakan bahawa apakah sabun yang mereka guna, mereka rendam cukup atau tidak, mungkin washing machine mereka sangat tidak bagus kualitinya, berbagai-bagai komen, ya. Dan suami hanya diam dan mendengar dengan begitu tekun apa yang dikomenkan oleh isteri, ya. Dan perkara itu berlaku beberapa hari. Masuklah hari minggu yang seterusnya, sama juga isteri begini, ya, komunikasi yang begini, mengeluarkan komen yang sama. Tidak pandai dan sebagainya, mereka yang membasuh dan menyidai kain tersebut. Dan hari tersebut, ya, apabila disebut, isteri itu mengatakan, abang, kenapa hari ini berlainan dengan hari sebelum ini, ya? Kenapa kainnya sangat bersih, ya, sangat dicuci dengan betul? Adakah masyarakat kita, adakah orang kampung mula menyedari komen-komen saya ini, letteran saya ini, menyebabkan mereka sudah insaf dan mereka membasuh kain dengan betul, ya? Dan suami yang diam, ya, pada hari minggu lepas hingga hari ini barulah mengeluarkan suaranya. Dia kata, sayang, ya, macam itulah isteriku yang aku kasihi contohnya, sebenarnya abang baru saja cuci dengan betul tingkap kita. Sebelum ini tingkap kita sangat berdebu, sangat ada putih sana sini, dan saya baru cuci dari luar dengan betul menggunakan deterjen dan sebagainya. Dan sebab itulah apa yang saya lihat di luar sana adalah kerana tingkap kita sudah pun licin, sudah pun cantik dan sebagainya. Dan barulah isteri itu terdiam dengan sediam-diamnya, ya. Jadi mesej di sini adalah kita perlu tahu realiti masalah kita, ya. Dan adanya suami yang tadi itu, sudah ada mereka yang ke depan untuk menyelesaikan isu permasalahan dadah, ya. Kita memerlukan satu keadaan kita perlu bersihkan tingkap kita daripada memberi komen-komen yang negatif. Dan kita akan lihat di luar sana, oh my god, kain itu sangat bersih, ya, sangat cantik dan sebagainya. Sebelum ini kita hanya nampak kain kotor, tidak cuci dan sebagainya, ya, hitam dan sebagainya. Itu kiasan, ya, mungkin tidak berapa tepat, tetapi
mencerminkan kepada kita di sini, saya memerlukan masyarakat di luar sana bersama-sama dengan saya dan rakan-rakan seperjuangan saya yang lain, bersama-sama dengan mereka yang sukarela dalam isu permasalahan ini, ada di luar sana bersama-sama dengan saya, ya, tetapi tidak menzahirkan diri mereka, ya. Bahkan ada yang mengatakan, doktor, bila nak libatkan, ada bekas student saya disandarkan WhatsApp pada saya, doktor, ada tak program boleh tak kami nak jemput doktor? Jadi ada mereka yang begitu, ya. Jadi kita perlukan sebegitu lebih ramai sebegitu tampil ke depan bersama-sama dengan ikon dan duta, dan mereka-mereka bukan saja ikon dan duta, mereka-mereka yang serius dalam bidang ini untuk sama-sama berganding bahu, berganding tangan, ya, bahkan berkongsi idea, ya, intelijen dan sebagainya untuk bantu-bantu kita menyelesaikan isu permasalahan dadah yang agak susah diselesaikan tetapi boleh distabilkan. Ya, itu harapan saya. Ya. Wah, sangat tepat dan sangat orang cakap wow, amazing dengan perkongsian daripada profesor kita. Baiklah Profesor, kami mengucapkan terima kasih Profesor kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami untuk rancangan pada hari ini, dan juga para penonton yang ada di rumah, terima kasih kerana masih setia bersama kami, dan seperti biasa kita akan jumpa lagi bersama ikon yang lain di rancangan yang lain, dan semoga seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan sentiasa kekal sihat, kita jaga kita teguh, kita menang. Sekian, terima kasih.